Okay, so kita tengok Nampak, madam. minor, cofactor, determinant. So ni 3 benda yang saya rasa adalah benda baru untuk kebanyakan daripada semua. For most of you, minor ni apa, cofactor ni apa, determinant ni apa. So kena tahulah beza ketiga-tiga benda ni. Dan hari ni saya nak tambah lagi satu, nama dia adjoint. Okay, so kalau kita buat latihan dan kita buat sendiri, so kita akan nampaklah apa beza keempat-empat benda ni lah, benda baru ni. So, kenapa kena tahu adjoint? Sebab adjoint ni, adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix ni, kalau yang untuk 2 by 2 matrix, awak dah pernah belajar dah kat sekolah dulu. Kita cuma tukar kedudukan A dengan D. Ni A dengan D, tukar kedudukan dia jadi D kat sini, A kat sini. And then B dengan C ni dia jadi negatif. So, kalau kat sini kita nak cari dia punya adjoint. Adjoint dia adalah 4, 3. Saya tukar kedudukan 4 dengan 3 kat sini. Negative 1 kat sini. Negative 5. So, ini adalah adjoint untuk matrix A. Lepas tu, kita tengok pula macam mana nak cari adjoint untuk matrix 3 by 3. So, kalau 2 by 2 ni senang. You dah pernah belajar kat sekolah dulu. Ni dia punya adjoint dia. So, yang kalau dalam matrix ni, kita more to 3 by 3 matrix. So, apakah adjoint untuk 3 by 3 matrix? Dia kata kat sini, transpose of the cofactor. Transpose of the cofactor. Maksudnya kalau kita nak cari adjoint, kita kena tahu dulu dia punya cofactor. Macam mana nak tahu cofactor? Kena ada minor dulu. So that's why lah saya ajar hari tu, saya cari minor dulu. Lepas tu pada minor kita dapatkan cofactor. Dan hari ni macam mana nak dapatkan adjoint, determinant. Macam mana nak dapatkan determinant, kena ada cofactor juga dan kena tahu minor juga. So hari ni macam mana nak cari adjoint? Adjoint kena pakai cofactor. Sebab adjoint tu adalah transpose kepada cofactor matrix. Okey, tak apa. Mungkin dalam lecture hari tu mungkin ada yang tak dapat tangkap macam mana nak buat cofactor. Kita buat sama-sama hari ni. Boleh ke? Boleh. Okey. So kita ada matrix A macam tu. Kita nak cari dia punya adjoint. Kita nak cari dia punya adjoint. So saya cari dulu dia punya cofactor. Macam mana saya cari cofactor dia? Ingat kita buat minor dulu. Okay, saya cari minor dia dulu. Okay, tolong interrupt ataupun tolong tanyalah kalau ada yang tak faham apa yang saya buat hari ni. Okay, besar saya punya matrix ni sebab kita nak cari dia punya minor. So, siapakah minor dia? Kita akan tengok satu. Elemen yang pertama ni, elemen yang pertama kita bomkan dia. So, tinggal 2, 4, 1, 3. Okay, ni untuk elemen yang pertama. Lepas tu, elemen yang kedua pula, okay, kita padam. So, elemen yang kedua, ni, dua ni. So, kita padam row dengan kolom dia. So, kita dapat 3, 4, 1, 3. So, ini just recall lah daripada apa yang kita dah buat masa dalam lecture hari tu. 3, 4, 1, 3. Okay, elemen yang ketiga pula, 3 ni. Okay, so kalau saya tak padam pun awak pun nampak lah sebenarnya kita ambil 3, 2, 1, 1. Okay, siapa yang tak faham apa yang saya buat ni tolong tanya terus. Sebab sebenarnya awak rasa macam orang lain tu faham je. Sebenarnya diorang pun tak faham juga tapi yang takut nak tanya. Madam. Ya? Soalnya saya tak faham. Tak faham apa? Macam mana saya dapat ni? Macam dapat nombor. Okay, sekarang kita nak cari cofactor. Untuk cari cofactor ni adalah minor yang ada plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus macam tu. Tapi nombor dia, ini cuma tanda dia saja. Tapi dia punya nombor adalah daripada minor.
So minor tu lah yang saya tengah cari sekarang tu. Minor tu apa? Minor tu untuk elemen 1. Untuk elemen 1. Minor dia adalah saya kena potong semua yang ada dekat 1. Ini dengan ini. So bila saya potong tu tinggal apa? Tinggal 2, 4, 1, 3 kan? So tinggal 2, 4, 1, 3. Ini yang kita tulis kat sini. Boleh? Oh, paham. Okay. Lepas tu kalau saya nak elemen yang kedua pula. Ni elemen yang kedua. So saya potong dia. Saya potong dia. So tinggal 3, 4, 1, 3. So saya letak dekat elemen yang kedua tu. 3, 4, 1, 3. Okay. Okey, madam. Terima kasih. Sama. So biasa benda baru. So kalau tak faham tanya terus Okay, 2, 3. Ni. Saya potong ni 2, 3, 1, 3. Okay, seterusnya ini. So saya dapat 1, 3, 1, 3. Yang ni memang biasa. Orang akan careless lah. So kalau ada pensel, better buat pakai pensel untuk kita nampak sebenarnya kita potong apa. Macam tu. 1, 2, 1, 1. Okay, seterusnya bawah ni adalah 2, 3, 2, 4. Seterusnya adalah 1, 3, 3, 4. Dan yang akhir sekali berapa? Siapa boleh bagi kat saya minor dia? 1, 2, 3, 2. Very good. 1, 2, 3, 2. Okay. Saya sebut ini minor. Tapi saya tulis cofactor. Okay. Ni adalah minor. Macam mana nak jadikan dia cofactor? Saya nak jadikan cofactor, dia kena ada tanda dekat depan ni. Plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Okay. Sekelip mata, kita punya minor tadi dah jadi cofactor. So, itu beza minor dan cofactor. Minor dia tak ada tanda ni. Cofactor minor tu juga, tapi kita letak tanda plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus macam tu. Okey. So ini adalah cofactor. Tak siap lagi cofactor kita. Carilah. Cari tu maksudnya compute, kira. 2 darab 3, 6. 6 tolak AD ni. AD. Nanti ada yang tanya macam mana cikgu dapat ni. Okey. So kita akan dapat ni 2 darab 3, 6, 6 tolak 4, 2. Macam mana cikgu dapat 2 ni? Saya buat setiap satu minor ni kita akan buat AD minus BC. AD minus BC. AD minus BC. 2 darab 3, 6, 6 tolak 4, 2. Okay, ni 9, 9 tolak 4, 5. Tapi ingat ada negatif dekat depan dia. So dia jadi negatif 5. Okay, 3 darab 1, 3 tolak 2, 1. Alright. 2 darab 3, 6, 6 tolak 3, 3. So negative 3. 0, 1 minus 2 is negative 1. Negative 1 jumpa dengan negatif dapat positif 1. 2, 4, 8. 8 minus 6, 2. Saya ada salah ke? Saya ada salah beritahu Tak, madam, sorry. Aha. Okay. Yang tutup atas tu saya faham. Yang second, yang 3, 2, lepas tu kan macam mana nak tutup yang untuk cari yang tengah dengan bawah tu Oh, nak tutup tengah dengan bawah. Contohnya row yang kedua ke? Macam mana madam dapat yang 2, 3, 1, 3? Okey, 2, 3, 1, 3. Okey. Ni kita tengok yang 3 lah untuk yang ni. So kita tengok yang ni. Elemen 1, elemen 2, 1. Row yang kedua, baris yang row yang kedua, kolom yang pertama ni Okey. Misalnya saya dapat 2, 3, 1, 3. Potong dia. Macam tu. 2, 3, 1, 3. 2, 3, 1, 3. Boleh? Boleh madam, thank you. Welcome. So pilih lagi mana yang kita nak contoh. Kita nak tengok yang ini ke? Okay. So kita potong yang dia punya row dengan kolom. So kita dapat 1, 2, 3, 2. Nak letak kat mana? Letak dekat sini lah. 1, 2, 3, 2. Sebab tu kat sini 1, 2, 3, 2. Macam tu. Okay. So itu minor. So cofactor saya letak plus minus plus, negatif plus ni. Okay. And then seterusnya kita kira lah. Kita kira setiap satu minor ni. Dapat 2, dapat negatif 5, dapat 1, negatif 3, 0, 1, 2, 4, 8. 8 minus 6, 2. 4 minus 9 is negative 5. Negative 5 jumpa dengan negatif jadi positive 5. And then 1 times 2 is 2.
2 minus 6 is negative 4. So here is negative 4. So sebenarnya kita dah dapat kita punya cofactor. So inilah yang kita panggil sebagai cofactor. Okay, ni dah ajar masa kuliah hari tu. Tapi takut ada yang tak perasan. Saya rasa saya ada buat salah kat sini. 2 darab 3, 6. 6 tolak 4, 2. Betul lah 2. Betul kan? Betul, madam. Betul. Okay. So ini belum adjoin. Soalan tanya adjoin, bukan cofactor. Yang kita cari ni adalah cofactor. Soalan nak adjoin. Tu yang saya kata kita kena tahu apa beza minor, apa beza cofactor, apa beza adjoin. So apa tadi dia kata adjoin? Adjoin is the transpose of the cofactor matrix. So macam mana nak cari adjoin? Kita dah dapat cofactor, kita transposekan dia sahajalah. So adjoin, salah. Adjoin kepada A, matrix A lah, adalah ni 2, negative 5, 1, negative 3, 0, 1, 2, 5, negative 4. Ini cofactor tadi, kita kena transposekan dia. Ataupun awak nak terus transpose pun boleh. Tapi ni saya punya working lah. Ni cofactor tadi, kita transposekan dia. So bila transpose, tengok betul-betul macam mana transpose. 2, negative 5, 1, dia akan jadi 2, negative 5, 1. Maksudnya tadi baris, sekarang dia jadi laju. Okey, seterusnya negative 3, 0, 1. Okey, seterusnya 2, 5, negative 4. Okey, so dapat dah adjoin. So this is your adjoin. Okey, ni cofactor. Ni cofactor tadi kita transposekan dapat adjoin. So this is your adjoin. Okey ke semua orang? Kena Okey. balikkan je lah. Cikgu. Terbalikkan je lah. Transpose tu maksudnya terbalikkan sahaja. Okey, so, tapi dengan syarat kena dapat cofactor lah untuk dapatkan adjoin ni. Okay, sebab tu saya ajar dulu minor. Lepas saya ajar minor, daripada minor kita dapatkan dia punya cofactor. Dan daripada cofactor kita dapatkan dia punya adjoin. Okay, so ini cara cari adjoin. Madam, Ya, saya. kalau dekat adjoin tu kan kosong tengah tu ada nak tukar apa-apa? Positif, negatif ke memang kekal sama? Tak ada kosong, negatif kosong dengan positif. Dia tak ada negatif positif. Maksudnya Sebab kalau kosong. kalau dekat cofactor negatif 5 tak payah tukar jadi positif lah. Tak payah tukar apa-apa. Tak payah tukar apa-apa. Okey, baik. Sebab dia positif. Okey. Sebab dia memang tak bertukar kedudukan dia. Okey, betul? Antara semua ni kosong ni je. Yang tengah-tengah ni je kan yang tak bertukar kedudukan dia. So betul lah. Kalau kiri atas dengan negatif 4 tu, tak betul? Macam mana? Yang 2 kat kiri atas dengan negatif 4 kanan bawah. Tak betul ke? Tak bertukar juga. Betul? Itu pun tak bertukar juga. So yang diagonal ni lah dia tak bertukar kan kedudukan dia. Yang bertukar adalah yang upper triangle dengan lower triangle ni sahaja. Okey, madam. Alright. Thank you. So itu adalah cara untuk cari adjoin. Okay. And then, kenapa kita cari? Kenapa susah-susah cikgu ajar 4 benda ni? Kenapa nak kena tahu minor, cofactor, determinant? Okay, minor. Kenapa tahu minor? Sebab kita buat cofactor berdasarkan minor. Kita tak boleh dapat cofactor tanpa minor. So, kena tahu dulu minor tu apa. Kita tak boleh dapat adjoin tanpa cofactor. So, kena tahu dulu cofactor tu apa. Dan kita juga tak boleh cari determinant tanpa tahu macam mana nak buat minor dengan cofactor. Walaupun determinant ni, kita tak pakai semua cofactor. Kita pakai salah satu row ataupun kolom sahaja. Tapi kita still kena tahu macam mana nak guna cofactor atau macam mana nak kira minor untuk dapatkan determinant. Okey, dan kenapa kita cari ketika 4 benda ni bukan saja-sajalah sebab kita nak pakai dekat dalam formula untuk cari inverse. So kalau awak perasan masa lecture hari tu, saya ajar macam mana nak tambah matrik, macam mana nak tolak matrik, macam mana nak darab dengan skala, macam mana nak darab multiplication of the matrix. Tapi saya tak ada ajar bahagi. Sebab kita tak bahagi sebenarnya. Kita akan darab dengan dia punya inverse. Kita darab juga tapi darab dengan dia punya inverse. Contohnya macam matrix B, saya nak bahagi dengan matrix A. Dia tak ada matrix B bahagi matrix A. Dia sebenarnya matrix B darab dengan A inverse. Macam tu. A ni kita buat ni atas jadi A inverse lah.
Itu konsep dalam matriks. Kalau secara kasarnya, secara mudah cakap lah, dia tak ada bahagi macam tu. Okay, so soalan akan selalu tanya find the inverse of A, find the inverse of A, find the inverse of A. There are 3 ways of finding the inverse. So hari ni saya nak ajar cara yang pertama iaitu finding inverse using adjoint method. Finding inverse using adjoint method. Okay, so using adjoint method ni, inilah formula dia. Ni formula dia. Ingat lalu yang kalau saya letak dalam kotak tu maksudnya itu formula yang kita akan gunakan. Okay, kita tengok, kita baca formula ni. Formula ni kata nak cari A inverse, A songsang awak belajar sekolah dulu. Matriks songsang adalah 1 over determinant yang dalam pagar ni determinant darab dengan edge. Edge ni apa? Adjoint lah. Adjoint kepada A. Sebab itulah kita belajar macam mana nak cari adjoint tadi. Okey, sekarang kita tengok yang 2 by 2 matrix sudah belajar dah kat sekolah, senang je. 2 by 2 matrix dia punya A inverse adalah 1 over determinant. Macam mana determinant untuk 2 by 2? AD minus BC darab dengan adjoint matrix untuk 2 by 2 senang je. Kita cuma tukar kedudukan A dengan D dan B dengan C tu dia akan jadi negatif. Macam tu. So untuk matrix ni, apa kita punya A inverse? A inverse kita adalah 1 over AD minus BC. AD 3 darab 4, 12. 12 tolak 5, 7. Darabkan dengan 4, negative 1, negative 5, 3. Okay, so kita akan dapat 1/7 darab 4. 4/7, negative 1 over 7, negative 5 over 7 dengan B, ni berapa tadi? 3. 3 over 7. So ini adalah kita punya inverse matrix A. 2 by 2. Senang je 2 by 2. Okay, 1 per determinant darabkan dengan, kita tukar kedudukan A dengan D, B dengan C, kita jadikan dia negatif. Okay, macam mana kita nak check ni? Betul tak jawapan kita ni? Saya kata soalan matrix mesti kita boleh check menggunakan kalkulator. Okay, so saya nak tunjuk macam mana cara kita tekan kalkulator. Okay. Okay, kita pergi kat mode. Kita pergi kat mode dan kita buat mode matrix. Okay, and then kita masukkan matrix yang kita nak, inputkan dia. Okay, 1. Matrix kita tadi, matrix apa? Okay, saya masuk. Ni siapa yang pakai kalkulator hitam Siapa yang pakai ClassWiz dengan kalkulator silver dia lagi senang. So ni siapa yang pakai kalkulator hitam, macam inilah cara dia. Saya tekan 1, saya nak masukkan matrix A. Dia tanya dimension dia apa? Dimension dia 2 by 2. So 2 by 2. So dia pun tanya apa matrix yang elemen yang pertama 3. Elemen yang kedua 1. Elemen yang seterusnya 5 dan 4. Okay, saya dah masukkan matrix saya. Saya tekan AC and then saya nak panggil balik matrix tadi. Saya tadi masukkan matrix A kan. Okay, saya panggil balik matrix tadi. Saya tekan 1. Lepas tu saya nak inverse dia. Pergi je lah dekat sini. Yang dekat factorial tu. Tapi tak payah tekan shift. Tekan je X power of negative 1. Kita akan dapat kuasa negative 1 tu. Tekan equal. Okay, nampak? Dia akan bagi, kalau kalkulator ClassWiz ataupun kalkulator silver, dia terus bagi dalam bentuk matrix tu yang ada 2 by 2 elemen tu. Tapi kalkulator hitam ni, dia sebab dia baris je, satu baris je. So, kita kena tengok satu-satu. Contohnya, dia dibagi elemen yang pertama adalah 0.57 ni. Betul tak 4/7? Betul tak inverse yang kita dapat tadi 4/7? Betul. Betul. Okay, seterusnya kita dapat negatif 1/7, betul? And then seterusnya negatif 5/7 dan seterusnya 3/7. So betul lah jawapan inverse kita tadi. Okay.
Okey, tadi senang 2/2. Awak dah belajar pun dekat sekolah dulu macam mana nak cari inverse untuk 2/2 matrik. Sekarang kita nak tengok macam mana nak cari inverse untuk 3/3 matrix pula. Okey, ingat formula dia adalah A inverse is equals to 1 over determinant of A darabkan dengan adjoint of A. Okey, tadi awak ada tak dia punya determinant? Okay, kita tak ada determinant dia. Tapi ingat ni matrik yang kita cari adjoint tadi. Kalau awak perasan, ni A1, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 1, 3 ni adalah matrik yang kita cari adjoint tadi. 1, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 1, 3 ni. Kan? Betul tak? Sama tak? Sama. Okay, sama. So, tak payah cari lagi lah. So, kita boleh terus guna je dekat sini. Okay, saya tulis je lah balik cofactor dia apa. Kalau kita, yang ni saya tulis je balik sebab kita dah dapat tadi. Kalau tak sebenarnya kita kena cari lah. Kita kena cari dulu. Apa tadi dia punya cofactor? 2, -3, 2. Sorry. Apa dia punya cofactor tadi? Saya salah. 2, -3. Ni adjoint kan? Saya nak cofactor. Oh, 2, -5, 1. 2, -5, 1. Lepas tu? -3, kosong. -3, kosong. 1. 1. Lepas tu? 25, -4. 25, -4. Okay, thank you. So, kita dapat dia punya cofactor. Okay, kita tak nak cofactor. Kita nak cari dia punya determinant dengan adjoint. Kenapa saya tulis cofactor ni? Sebab saya nak cari dia punya determinant. Ingat tak determinant tu apa? Determinant tu adalah kita pilih any row ataupun any column. Cuba. Adib ada Adib? Adib? Madam. Adib pilih row mana, column mana Adib nak? Row 1, kolom 1 boleh? Dia pilih satu je. Nak row 1 ke nak column 1? Row 1. Okey, kita pilih row 1. Adib nak row 1, kita akan tengok row 1. Sebab determinant ni kita boleh pilih mana-mana row ataupun column. So sebenarnya kita ada 6 pilihan. Sebab kita ada 3 row dengan 3 column. So Adib pilih row 1. Okey, ni adalah row 1 yang saya birukan ni. So sekarang kita akan ambil setiap elemen dalam row 1 ni. Kita darab dengan cofactor dia. Ni elemen dia, cofactor dia. Kalau elemen dia 1, cofactor dia 2. So saya boleh terus je darab 1 dengan 2. Tambah. Seterusnya saya ada elemen 2. Cofactor dia berapa? -5. So 2 darab dengan -5. Okey, seterusnya saya ada elemen 3. Siapa cofactor untuk 3? 1. Okey, 3 darab 1. Macam tu. So dah dapat dah determinant. 1 darab 2 tolak 10. 2 tolak 10 tambah 3. Jawapan dia -5. So this is your determinant. Ada orang kata, cikgu, kenapa cikgu buat positif? Bukan sepatutnya plus minus plus ke? Kenapa kat sini positif? Bukan sepatutnya kat sini negatif ke? Bukan sepatutnya elemen kedua negatif sebab row pertama. Okey, tidak. Tidak, sebab yang saya darabkan ni adalah cofactor. Maksudnya kita dah letak tadi plus, minus, plus. Jadi kita dah letak dah dalam cofactor. Dia dah termasuk dah dalam tu. So kita tinggal tambah je lah. Kenapa sebelum ni bila kita buat tu kita buat plus, minus, plus? Sebab yang kita darabkan tu adalah dia punya minor. Bukan cofactor. Sekarang ni kita dah terus darab dengan dia punya cofactor. So tak perlu dah plus, minus, plus. Sebab kita dah buat kat sini. Okay, sekali lagi saya ulang. Yang kita darab dengan biasa tu adalah kita darab minor. So sebab tu depan dia kena ada plus, minus, plus. Tapi kalau kita dah siap-siap, dah ada dah cofactor kita, kita cuma tinggal darabkan sahaja. So tak perlu dah letak plus, minus, plus. Sebab kita dah letak dekat masa cari cofactor tu. Tak payah letak 2 kali Okay. Okay, ni sebab cofactor dah ada. Okay, now adjoint pula. Adjoint kita tadi apa? Adjoint kepada A adalah 2, -3, 2, and then -5, 0, 5, 1, 1, -4. So kita sebenarnya dah ada dah kita punya determinant
Ni determinant dan adjoint. Dan adjoint kita dah ada. So tinggal masukkan je lah dalam formula. So formula kata apa? Formula kata A inverse is equals to 1 over determinant 1 over negative 5. Darabkan dengan adjoint. Adjoint kita adalah 2, negative 3, 2, negative 5, 0, 5, 1, 1, negative 4. Okay, so kita dapat jawapan dia negative 2/5, 3 over 5, negative 2 over 5. And then 1, and then 0, and then negative 1, and then negative 1 over 5, negative 1 over 5. Lepas tu negatif 1 per negatif 5 darab dengan negatif 4 dapat 4/5 macam tu. Okay. So dah dapat jawapan untuk A inverse kita. Mesti kita akan check dengan calculator. Check dengan calculator. So jom kita check sama-sama betul tak itu kita punya jawapan. So saya pun panggil balik calculator saya. Saya nak mode matrix. Lepas tu saya akan masukkan input. Saya inputkan matrix saya. Okay, tolong yang mana yang pakai class Swiss dengan silver tu cuba juga buat. Lagi senang. Siapa yang pakai kalkulator hitam boleh ikut step saya. Kenapa saya tunjuk kalkulator hitam ni? Sebab kalkulator hitam ni nampak dia macam silver ni. Sebenarnya ni dia mode dia sama macam kalkulator hitam. Okay, kenapa saya tunjuk kalkulator hitam? Sebab kalkulator hitam ni dia punya step ni banyak sikit, panjang sikit dan susah sikit. So saya tunjuk yang kalkulator hitam lah. Class Swiss dengan silver tu tak ada masalah. Awak masuk-masuk je terus dapat. Konsep yang sama. Tukar mode. Lepas tu shift. Kalau kalkulator silver tu pun tekan shift 4. Okay, masukkan matrix juga. Okay, cumanya kalkulator hitam ni dia satu-satu dia tanya. Matrix A, apa dia punya baris? So baris dia 3. And dia pun 3 juga sebab 3/3. And then dia pun tanya elemen. Okay, elemen kita tadi. Elemen pertama 1, seterusnya 2. And then next one 3. And then next one again 3. And then next one again 2. And then next one again 4. Next element is 1, and then 1, and then 3. Okay. So kalkulator hitam ni leceh sikit. So saya check balik. Betul tak saya masukkan 1, 2, 3, 3, 2, 4, and then 1, 1, 3. Okay, betul So ini adalah matrix A kita. Kita panggil balik dia untuk kita buat operasi. So tekan 3. Matrix tadi yang kita masukkan matrix A, tekan inverse, tekan equal. So saya pun dapatlah, kalau calculator class Swiss dengan silver dia terus bagi jawapan. Awak terus nampak dalam 3/3 matrix. Tapi calculator hitam ni kita kena tekan satu-satu untuk tengok elemen dia. Okay, elemen yang pertama betul tak? Negatif 0.4 ataupun negatif 2/5. Tadi kita kira tadi. Betul. Okay, seterusnya 0.6 which is 3/5. Betul? And then negative 0.4, negative 2/5. And then next one, elemen dia 1, 0, negative 1, negative 0.2 which is negative 1/5. And then negative 1/5 as well. And the last one is negative 0.8 which is 4/5. Okay, kita check dengan kita punya jawapan tadi. Betul tak? Negatif 2/5, 3/5, negatif 2/5, 1, negatif 1, negatif 1/5, negatif 1/5, 4/5. Betul Okay, so itu adalah cara untuk kita check inverse menggunakan kalkulator. Okay. So, boleh ke buat semua orang? Boleh. Okay, yang soalan seterusnya ni, dia pun suruh cari inverse. So, finding inverse, bila dia tak cakap guna kaedah apa, memang kita guna kaedah adjoint. Adjoint method, kaedah yang pertama ni lah. So, B inverse is equals to 1 over
determinant of B darabkan dengan adjoint matrix of B. So B ni saya nak nombor 3 ni saya nak minta awak try buat sendiri supaya awak tahu awak boleh ke tak pandai ke tak cari matrix inverse B inverse ni menggunakan formula. Maksudnya kena carilah dulu determinant dengan adjoint dia. So nak dapatkan adjoint kenalah ada dia punya cofactor. Okay, so cari dulu cofactor of B lah baru dapat. Okay, so itu sahaja untuk topik 4 untuk hari ini. Esok nanti kita akan sambung topik 4. Maksudnya cari inverse yang lain. Ini cari inverse menggunakan adjoint method. So next class kita akan tengok macam mana kita cari inverse menggunakan dua teknik yang lain, iaitu guna properties of identity dan juga menggunakan ERO, elementary row operation. Okay, so saya buka kepada soalan. Madam, Ya. yang soalan konsep praktis tu kan, nak tengok nombor 6 macam mana Madam buat? Nombor 6 topik 4 ke? Topik 4 lah. Okay. Sekejap. Okay, lagi? Siapa yang bertanya tadi? Farah. Farah Adila. Yang lain? Saya pun nak tanya nombor 6. Nombor 6 juga, okay. Madam, topik 3 soalan 12 Madam pernah explain ke? Pernah last week tapi tak ingat dengan kelas P2 ada bincang tak? Okay, nanti saya cari balik. Terima kasih Madam. Okay, tak apa. Nanti Ridwan boleh PM je saya kalau nak tanya nombor 12 tu. Okay Madam, terima kasih. Okay. Mana tadi? Okay, seterusnya adalah topik 3 tak ada apa dah nak tanya. Okay, tak apa. Kita tengok dulu topik 4 nombor 6 tadi. Kalau ada apa-apa lagi, lepas ni boleh bagi tahu sahaja ya. So, tutorial topik 4. Quiz nombor 1 boleh tak? Nombor 1, topik 4. Short quiz. Short quiz. Yang complex number. Boleh, tapi saya tak tahu nombor 1 tu yang mana sebab saya rasa tak apa, nanti screenshot soalan tu hantar dekat Tally. Saya bincang dalam kelas juga. Boleh? Okay, terima kasih. Okay, so soalan matrices nombor 6 kan? Okay, ramai yang tanya juga soalan matrices ni nombor 3. Nampak tak skrin saya? Nampak Madam. Okay, ramai yang tanya nombor 3 ni. Saya tunjuk macam mana buat nombor 3 tu. Nombor 3 tu bila dia sebut MB ni, maksudnya setiap elemen dalam B ni kita akan darab dengan M. So B ni pada asalnya negative 2, 0, 0, negative 1, negative 5, 0, negative 1, negative 3, negative 2. So bila dia kata M darab dengan B, maksudnya setiap elemen dalam B ni kita darabkan dengan M. So dia akan jadi negative 2M, 0, 0, M, negative M, negative 5M, 0, negative M, negative 3M, negative 2M. Okay, sama lah juga dengan NI. I pada asalnya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tapi bila kita darab setiap elemen dalam I ni dengan N, dia akan jadi macam ni lah. N0, 0, 0, N0, 0, 0, N. Macam tu. Okay. Okay, lepas tu kita tambahkan je negative 2M tambah dengan N. Okay, kosong tambah kosong. Okay, and then compare dengan yang sebelah. Dekat sini awak akan dapat banyak equation. Banyak equation yang kita boleh guna untuk buat simultaneous equation. Tapi kita tak perlu pun banyak-banyak. Kita perlukan 2 equation je. Macam mana saya tahu kita perlukan 2 equation je? Sebab kita ada 2 unknown. M dengan N.
Okey. So, kenapa dengan nombor 6? Jawapan M tu tak dapat sama dengan belakang. Oh, okey, kita tengok. Dia bagi nilai A. Nanti tengok sama ada jawapan belakang tu salah ataupun ada working yang salah. M negative 1 to 1, M plus 1, negative 1 and then 0 to 1. And then dia suruh cari determinant of A. Dia bagi determinant of A sama dengan 9. Siapa yang bertanya? Saya, Farah. Farah pakai row ataupun kolom yang mana untuk expand determinant tu? Untuk cari determinant tu. Row 2. Row 2. Ni, row 2. Kolom tu. Kolom 2. Kolom 2 ni. Kolom 2 ni ke Farah? Row 2, madam. Row 2. So row 2 yang ni lah. 1 M plus 1 dengan negative 1. Betul ke? Betul, madam. Okay. So semua orang kita akan fokus dekat row yang kedua. Boleh nak guna mana-mana row ataupun kolom pun boleh. Tapi sebab Farah yang tanya, so saya tanyalah Farah nak guna row yang mana. So kita guna row yang kedua. So untuk dapatkan determinant menggunakan row yang kedua, 1. Okay. Kita darabkan dengan dia punya cofactor. Cofactor dia adalah elemen 1 tadi. Elemen 1. Kita darabkan dengan dia punya cofactor. So kita bom. Kita dapat negatif 1, 2, 2, 1. Okay, ini untuk elemen yang pertama. Tapi ada negatif kat depan. Sebab ingat kita darab dengan cofactor. Kita bukannya nak darab dengan minus saja. Kita nak darab dengan cofactor. Okay. Okay, negatif 1. Okay, tambah. Okay, tambah. Seterusnya. Elemen seterusnya adalah M plus 1. Okay, kita darabkan dengan dia punya minor. Okay, sebab dah tulis tambah kat sini. So, minor dia adalah M201. Okay. Ada yang tak faham terus tanya Lepas tu kita tengok elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga kita bomkan dia. So, saya dapat tolak. Kenapa tolak? Sebab ni plus, minus plus minus. Sebab kita pakai row yang kedua. Ingat row yang kedua, dia punya cofactor punya simbol adalah plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, plus. Okay. So, sebab kita pakai row yang kedua, that's why dekat sini dia jadi minus, plus, dan minus. Okay. Okay, tadi apa? Elemen dia negatif 1. Kita darabkan dengan bom. Kita dapat M negatif 1, 0, 2. Okay, tolong yang tak faham tolong tanya. Sebenarnya ingat kalau kita rasa kita tak faham, jangan rasa kita seorang je tak faham. Sebenarnya orang lain pun ada yang tak faham tu, dia senyap sahaja. Okay, negatif 1 darab negatif 1 darab 1. Negatif 1 tolak 4. Tambah. M plus 1. M darab 1. M tolak 0. M sajalah. Tolak-tolak jadi tambah. M darab 2. 2M. Sama dengan 9. Okey. So sekarang dia jadi 1 negatif 5. Jumpa dengan negatif jadi 5 je lah. 5 tambah. Ini saya expand. Saya akan dapat M squared plus M plus 2M minus 9 sama dengan 0. Which actually we have M squared plus 3M. 5 tolak 9 minus 4 equals to 0. So ini kuadratik which you akan you boleh buat M plus 4
M minus 1 equals to 0. Okay, guna kalkulator untuk factorizekan dia and then check betul tak jawapan yang kita dapat. M would be -4 and M equals to 1. Okay, Farah salah kat mana? Saya cuba dekat tu operasi. Cofactor dia Sign, plus sign negatif plus negatifnya. Okay, so bila kita pakai row yang kedua, ingat cofactor kita pun adalah negatif plus negatif juga. Okay, so ini adalah cara untuk buat nombor 6A. And then dia suruh cari find the value of A transpose punya determinant. Transpose-kan dulu. Tadi kita dapat nilai M kan? Dah dapat nilai M, masukkanlah M, kedua-dua M ni dekat dalam kita punya matrix ni. Supaya kita dapat kita punya A transpose and then cari determinant dia dan A squared pun kita cari determinant dia. Ingat okay, beza antara, lagi sekali saya ulang, beza di antara, mana pen saya ni? Mana pen saya? Okay, beza di antara minor, cofactor, determinant, adjoint. Okay, awak perasan tak kalau minor, jawapan dia mesti dalam bentuk matrix juga. So kalau dah minor pun dalam bentuk matrix, cofactor kan adalah minor. Tapi yang ada simbol pun jawapan dia adalah matrix juga. Adjoint pun jawapan dia adalah dalam bentuk matrix juga. Determinant jawapan dia bukan bentuk matrix. Determinant adalah value. Value. Nombor lah, nombor. Nilai. Dia bukan dalam bentuk matrix. So boleh perasan lah beza dia. Kan tiba-tiba awak cari determinant dapat value. Salah lah. Ataupun awak cari adjoint tiba-tiba dapat value satu je, salah. Okay, cofactor dapat value, salah juga. Cofactor mesti jawapan dia dalam bentuk matrix. Okay, lagi nak tanya apa? Nombor 1, dah hantar dah kat tadi. Tadi nombor 1 soalan mana? Nombor 1 kan? Screenshot soalan kat saya. Dah hantar dah. Okay, belum lagi. Sekejap saya sedang tunggu jawapan. Soalan lain lagi. Saya tengah tunggu gambar. Selain daripada tu dah tak ada dah. Tak ada orang nak tanya soalan dah kat saya. Cikgu. Soalan apa? Tanya. Soalan chapter 3 number 26B2. 26B2 ni saya dah bagi tahu kan, typo error. I madam, but I don't know how to explain the reason. Oh, the reason because tutorial topic 3. Okay, kita tengok sekejap. Alright, so kita ada expansion. Adib mesej saya question 6. Topik berapa Adib? Dia topik 1 je. Yang short quiz ni. Oh, short quiz. Tolong screenshot. Dah screenshot dah soalan kat saya. Dah screenshot. Hantar dekat dalam discussion hari ni pun boleh. Dah hantar dah. Soalan ni madam saya dapat dekat table of sign tu pelik. Soalan mana ni Azhar?
Azhar boleh screenshot soalan asal. Okay, adik hantar. Boleh masuk balik madam dekat dalam tu. Tak boleh masuk kan, tapi tak ada. Okay, saya kalau nak masuk tu panjang cerita dia. So, siapa yang boleh screenshot tu, boleh screenshotkan dulu soalan tu ya. Alright. Soalan 26 ni, siapa tanya tadi? Niha ke? Gayatri. Yes, teacher. Okay. 26, we have 9 plus x to the power of half. So, kita tak boleh nak expand dia sebab dia kat sini 9. Kalau nak expand dia, guna formula tu mesti 1 kan. So, what we do is we factorize 9 and then we get 1 plus x over 9 to the power of half. So, siapa yang to the power of half? Semualah because everything here from the above is to the power of half. Now, to the power of half as well. So, we will get 3, 1 plus x over 9 to the power of half. Like that. And then you expand. Expand yang dalam ni lah kan. Guna formula tu, betul? Yang tu, expand tu pandai? Yang tu boleh madam. Tu boleh. Okay, tak ada masalah. Expand lah. When we expand, we will get saya terus tulis jawapan akhir dia 3 plus x over 6 minus x squared over 216 plus x cubed over 3888 plus dot. Okay, so ini adalah hasil expansion kita dan ini yang sebelah kanan dia tadi. Right. Okay, ni soalan ni sangat penting Thank you Gayatri for asking because soalan-soalan macam ni, the working is very important. Soalan-soalan ni akan keluar dalam individual assignment. So it says by using x equals to 36, show that square root 45 equals to 15 kan. Okay, kita pun substitute. Bila dia soalan suruh kita substitute, ikut je apa soalan cakap. Soalan suruh substitute apa nilai pun kita substitute je. Okay, kita pun substitute x equals to 36. Okay, bila kita substitute x equals to 36 kat dalam ni, 9 tambah 36 dapat tak 45? Dapat. Okay, equals to, masukkanlah kan. Ni dalam ni dapatlah nilai dia. Masukkan dalam kalkulator dapat nilai dia. Okay, so tak tahu nak explain. Bila kita masukkan nilai dia dapat berapa? 15 kan? Ya madam. Okay, dapat 15. Okay, tapi bila awak check dalam kalkulator, square root 45, saya check dalam kalkulator, from kalkulator lah, square root 45 is equals to 6.7082. Macam jauhnya beza dengan 15. Okay, ini square root 45 menggunakan expansion. Yang ni square root 45 daripada kalkulator. Okay, kenapa jauh sangat beza? Okay, itu soalan dia tanya. Why the contrary result is obtained? Kenapa jawapan ni lain sangat ni, 15 dengan 6.7? Padahal dua-dua square root 45. Sebelum-sebelum ni kita buat square root guna expansion pun jawapannya tak lari jauh. Okay, anyone tahu kenapa? Ada yang boleh teka kenapa? Soalan ni 2 markah. Soalan yang untuk explain ni. Tak tahu madam. Tak tahu. Okay. Tahu, madam. Okay, sebab dia, ingat tak saya kata bila soalan yang melibatkan binomial expansion ni, dia ada value yang x tu valid. Soalan selalu akan tanya, what is the value, the range of value that the expansion is valid for x? Ingat tak? Contohnya Negatif macam soalan ni, x kita adalah x over 9. Okay, x over 9 mesti between negative 1 dengan 1. So, x mestilah between negative 9 dengan 9. Kita substitute x sama dengan berapa? 36. 36. Ada tak dalam range negatif 99 ni? Tak. Tak ada. Sebab itulah bila kita substitute x sama dengan 36, kita punya jawapan tu memang jauh sangat lari daripada jawapan asal yang sepatutnya kita dapat 6.7. Kita dapat 15, which is jauh sangat lari. So, kenapa? So, jawapan dia kenapa
ini jauh? Kenapa beza sangat jawapannya dengan jawapan yang betul? Because 36 is out of the valid range for X value. For X. Sebab X mestilah di antara -9 dengan 9 sahaja. So sebab 36 ni jauh sangat dah daripada kita punya valid range of X. So sebab itulah jawapan tu kita tak boleh pakai sebenarnya. Okay. Okay, madam. Thank you. Welcome. Okay, so itu soalan 26B2. Okay, tadi apa lagi tadi saya kata? Kita buat apa? Ada yang tanya tu kan? Question 6 short quiz. Okay, kita tengok. Oh, Saya square root tanya. -1. Square root -1 ni Okay, yang ni pun ramai yang tanya saya dekat dalam tele. Sebab semua orang pun macam tak boleh terima kenapa tak boleh jawab soalan tu. Saya lagilah tak boleh terima awak tak boleh jawab soalan ni. Okay, soalan short quiz. Complex number. Complex number. Soalannya adalah, baca kat saya adik, square root -1 Square root -1 times 2i dalam minus I to the power of 10. minus I to the power of 10. Macam ni je. Kat luar dia ada apa-apa tak? Ini je. Kat luar tak ada apa-apa. Tak ada. Dia Z Okay. equals to tu je. Z ni kan, dia suruh tulis in polar form. So kita tahu kalau nak tulis dalam polar form, kita mesti tahu dulu dia punya Z ni dalam complex number form lah, which is real plus imaginary tu. So ramai sebenarnya yang tanya saya, cikgu square root -1 ni apa? Okay. Square root -1 ni apa? I. Okay. 2i minus I to the power of 10. Okay, so kita boleh expand. Actually kita dapat 2i squared minus I to the power of 11. Macam tu. Betul tak? Betul. Okay. 2i squared adalah -1. I squared adalah square root -1 kuasa 2, which is -1. Okay. I to the power of 11 adalah square root -1. Okay, kita tahu I squared sama dengan -1. Okay, boleh tak kat sini kalau saya buat I kuasa I darab I kuasa 10 kan. Okay, sama tak I kuasa 10 dengan I kuasa 1 darab I kuasa 10 macam ni? Sama tak I kuasa 11 ni dengan I kuasa 1 darab I kuasa 10? Sama tak? Sama. Okay, kat tepi ni saya tulis I kuasa 10 saya sama dengan apa? So, I kuasa 10 ni adalah sama tak dengan I kuasa 2 kuasa 5? Sama tak? Sama. I kuasa 2 apa? Negatif -1. -1 kuasa 5 dapat -1. Okay, so sebenarnya saya ada -2 minus I ni I lah. I kuasa 10 kita cari tadi -1. So sebenarnya saya ada -2 plus I. So carilah dia punya modulus. So modulus dia apa? Modulus dia adalah square root of -2 kuasa 2 4 tambah 1 kuasa 2 which is 1. So jawapan dia square root 5. Macam tu. Okay. Square root 5. And then -2 plus I. -2 plus I. Lukis Argand diagram untuk cari dia punya argument. Okay, yang ni pun yang ni satu-satu saya nak cakap juga. -2 belah sini, -2 I. So dekat sini lah.
So kat sini negative 2. So jarak dia negative 2. Ni argument dia. So bolehlah cari dia punya argument. Naik apa? Suka tak apa? Apa yang naik pin? Nak kena cakap suka ke ni? Suka. Okey. Lepas tu carilah argument untuk second quadrant. Second quadrant adalah pi minus tangent inverse b over 2. 1 over 2. Boleh pergi makan argument dia. Okey, so kiralah gunakan calculator. 1 over 2 shift tangent dapat, okey, lepas tu pi minus answer dapat 2.678. So jawapan dia A, B, C, D. A ke, B ke, C ke, D ke? Jawapan dia A lah. Kan? Negative 2 plus I. Okay. So ini adalah soalan ni yang ramai yang sebenarnya tanya saya macam mana nak buat. Okay, tak apa. Buat perlahan-lahan satu-satu. Konsepnya adalah I adalah square root negative 1. I squared adalah negative 1. Macam tu. Okay, argument. Saya nak cerita argument sebab ramai tanya kat saya, cikgu kalau Z kita sama dengan negative 2I, berapa argument dia? Okay, senang saja. Okay, argument tu konsep dia adalah kita ada satu axis macam ni. So kita akan start sudut kita ni dekat sini kosong darjah. Okay, bila kita naik ke atas ni, kita naik berapa darjah kat sini? 90 darjah kan? 90. Tapi sebab kita pakai radian, kita tak sebut 90 darjah. Kita sebut pi over 2. Pi over 2. Lepas tu bila kita tambah lagi 90 darjah, 180 darjah, dia akan jadi pi kat sini. Okay, argument. Ni konsep argument. Ini maksudnya kuadran pertama ni daripada kosong sampai pi over 2. Kuadran kedua ni daripada pi over 2 sampai pi. Okay, ni kalau ke sini. Dan kalau dia ke bawah pula, sebab dia mesti start dengan kosong. Kat bawah ni dia akan jadi negative pi over 2. Lepas tu kat sini sebenarnya kita juga pi ni dengan negative pi adalah tempat yang sama. 0 dengan 2 pi adalah kawasan yang sama dekat atas axis ni. Okay, so bila soalan tu bagi kompleks number negative 2i, kat mana kedudukan dia? Dia mestilah dekat atas paksi y ni, tapi yang bahagian bawah. Okay, macam tu. So berapa argument dia? Argument dia tak payah guna formula. Bila awak punya Z tu dekat atas line, dekat sini confirm kosong. Dekat sini confirm pi over 2. Dekat sini confirm pi ataupun negative pi. So bila dekat sini confirm argument dia negative pi over 2. So tak perlulah kita guna kita tak perlu guna formula argument pun untuk cari. Okay? Boleh ke? Boleh. Okay, risau ni, risau. Risau nak UPS ni. Risau bukan sebab apa? Sebab kali ni objektif. So, salah tu salah lah. Betul tu betul. Maksudnya tak ada markah working. Tak ada markah working yang kita boleh bagi dekat awak. So, apa yang awak dapat tu, itulah markah UPS yang awak akan bawa untuk final nanti. So, study lah elok-elok buat latihan yang saya bagi tu betul-betul. Okay, ada apa lagi nak tanya? Madam. Ya, boleh. Topik 3 nombor 10D tu macam mana? Topik 3. Topik 3 10D. 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 Siapa yang bertanya? Elida. Given the sum to infinity of a geometric sequence is 3. Yang tu ke? Yang tu. Okay, nanti saya tunjuk kat Elida PM. Boleh. Okay.
Lagi? Lagi? Madam, Ya? chapter 1 boleh? Boleh. 25B Madam pernah explain. 25B pernah, tapi boleh je nak buat sekejap. Madam boleh explain sebab saya buat pakai Photomax tapi saya tak faham macam mana dia buat. Okay, boleh sebab soalan ni pendek je. Soalan Elida tadi panjang. Nanti Elida PM saya. Okay, madam. Okay, lon tu se-i ni ke Ridwan? Madam. Okay, tolak ln E per 3. Okay, dia bila dah masuk topik-topik seterusnya ni, ramai je yang sebenarnya dah lupa dah macam mana nak buat ni. Okay, ni topik 1, soalan nombor 25B. Okay, ln 2 dengan ni, saya suka pecahkan dia. Okay, kita kena boleh pecahkan dia. Dia akan jadi ln 2 plus ln E to the power of half. Okay ke Ridwan? Ini saya pecah jadi ini. Okay. Ridwan? Faham. Okay. And then yang dalam ni, okay, kita ada negatif 1/3. Okay, negatif 1/3 ni sebab saya nak pecah. 1/3 ni milik dia. Milik ln 8 dengan E juga. So, sebelum saya pecah tu, saya letak dulu negatif 1/3 kat luar. So, ln 8 dengan ln 8 per E tu dia boleh pecah jadi ln 8 tolak ln E. Macam tu. Okay, negatif dekat luar. Bracket jangan tinggal. Sebab ni negatif, nanti dia jumpa negatif jadi positif. Okay, tolak ln E tolak ln 3. Boleh pecahkan sebab dalam perut dia bahagi. Okay, ln 2 plus 1/2 boleh bawa pergi depan. Ln E ni jadi 1 lah. So 1/2 saja. Tolak 1/3 ln 8 plus 1/3 ln E minus ln E. Okay, ln E ni sebenarnya 1 kan. So tak payah tulis pun tak apalah sebab dia 1. 1/3 ln E ni 1. Ni ln E ni 1. Ln E ni 1. Saya tak tulis. Saya tulis 1/2 je. Okay, tambah 1/3. Tolak ln E ni 1. Tolak 1. Tolak jadi tambah. Tambah ln 3. Okay, so sebenarnya kita boleh asingkan ln dengan ln. Tak ln dengan tak ln lah. Okay, kita tengok Kita ada ln 2. Ni tambah ln 3. Okay, ni 1. Okay, ni dah settle. Ni pun dah settle. Sekarang kita tengok yang unknown pula. 1/2 tambah 1/3 tolak 1. 1/2 tambah 1/3 tolak 1. Dapat negatif 1/6. Negatif 1/6. Yang ni sebenarnya 1/3 ni boleh bawa naik atas kepada 8. Ataupun awak boleh je kira terus daripada kalkulator. Negatif 1 sebab benda boleh kira kalkulator, kita kira je lah. 1/3 darab ln 8. Okay, kita dapat sebenarnya ln 2 kat situ. Ataupun dekat sini, macam mana nak bawa nak simplify dia. 1/3 ni boleh bawa naik atas kan kepada power kepada 8. So, dia akan jadi negatif ln 8 kuasa 1/3. Kira lah 8 kuasa 1/3. Kalau awak tak familiar dengan 8 kuasa 1/3 tu, kira guna kalkulator. Tapi sebenarnya kita tahu 2 kuasa 3 sama dengan 8. So, kalau 8 kuasa 1/3 maksudnya 2 lah. Kat situ. So, kita ada ln 2 tambah ln 3 tolak ln 2 tolak 1/6. So, ln 2 tolak ln 2 boleh potong. So, jawapan dia ln 3 tolak 1/6. So, C kita adalah negatif 1/6 dan D adalah 3. Okey ke Ridwan? Okey madam, faham. Okay, faham. So, ini yang first tu kita pecahkan. Ni pecahkan juga tapi bracket jangan tinggal. Okey, lagi ada apa-apa lagi nak tanya yang lain? Topik 4 tadi saya explain nombor 3 dengan nombor 6 kan. Okey, boleh try buat nombor 8 5 dan 8. Bukan 5. 5 jangan lagi. 8 je. Boleh try buat 8.
So kejawab hari ni adalah yang daripada lecture note tadi, nombor 3 dan juga nombor 8 daripada konsep praktis. 2 itu sahaja. Tolong try buat untuk hari ni. Okey, boleh? Boleh, madam. Okay, kalau nanti dah dapat nombor yang yang example dalam lecture note tu nanti boleh letak dalam discussion lah. So untuk saya tengok working dia, boleh throw kat sana. Okay, ada apa-apa lagi boleh PM saya je. Latihan jangan lupa buat. Yang mana yang belum hantar quiz topik 1 ni, saya check sekarang siapa yang belum hantar. Sebelum tu saya nak stop recording ya. H5P2